Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Nizam dalam program Bicara Niaga, sebuah program bual bicara niaga tanah air. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau nama singkatannya MAWIP adalah salah sebuah agensi yang bertanggungjawab membantu dan membangunkan ummah. Hari ini Bicara Niaga telah turun ke sebuah premis salah seorang usahawan yang menerima bantuan daripada MAWIP. Hari ini kita akan menemu bual usahawan ini, bagaimana dahulunya beliau telah menerima bantuan dan kini beliau juga adalah menjadi salah seorang pemberi zakat. So jom kita sama-sama menemu bual beliau ini. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi menerima kunjungan kami daripada Bicara Niaga. Boleh Tuan perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terutama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Bual Bicara kerana sudi hadir ke premis perniagaan saya ini. Dan nama saya Tarmidi Makno, berusia 44 tahun. Jadi saya adalah salah seorang penerima bantuan zakat pada peringkat permulaan perniagaan. Baik, Tuan Midi, boleh kongsikan dengan kita Bicara Niaga ini, dan mungkin ramai orang nak tahu apakah jenis-jenis perniagaan yang dijalankan ataupun produk yang dijalankan, yang dikeluarkan oleh syarikat Tuan Midi sendiri. Okey, nama syarikat saya ATZ Maju Enterprise dan kami mengeluarkan produk frozen yang diberi nama ataupun jenama Mikaela Delicious. Okey. Antara produk-produk frozen yang kami keluarkan adalah yang pertamanya adalah produk popia carbonara cheese, popia sayur, kari pat kentang, kari pat sardin, kari pat termosa ataupun kita kenali sebagai kari pat ikan. Dan satu lagi yang terakhir adalah mini chicken chop. Wah, kalau ikutkan ada pelbagai variety jenis produk yang syarikat Tuan Midi keluarkan So baik, untuk itu boleh kongsikan dengan kita juga apakah keistimewaannya produk-produk yang dikeluarkan oleh Mikaela Delicious ini berbanding dengan produk-produk yang berada di pasaran pada hari ini. Okey, alhamdulillah buat masa ni produk-produk yang dikeluarkan oleh Mikaela Delicious ni adalah produk yang berinovasi. Maksudnya kami inovasikan produk tu daripada produk yang sedia ada sekarang ni. Sebagai contoh popia carbonara cheese, kari pat ikan termosa, itu adalah antara produk-produk yang telah kami inovasikan produk. Dan insya-Allah selepas ni kami akan inovasikan produk yang akan datang lah, yang mana mengeluarkan produk-produk yang berjenama baru sekarang ni yang belum ada di pasaran. So maknanya ini adalah salah satu strategi daripada syarikat sendiri untuk sentiasa mengeluarkan produk-produk yang terkini. Yang terkini dan inovasi produk. Yang inovasi produk. Okey, baik. So baik, Tuan Midi, biasanya kalau kita cerita berkenaan dengan usahawan, kan, bila usahawan ni sebenarnya kita tahu dia bukan satu benda yang mudah. Betul kan? Dia pelbagai rintangan. Jadi boleh kongsikan dengan kita juga untuk usahawan sendiri boleh mendengar. So apakah cabaran-cabaran yang dilalui, ditempuhi oleh Tuan Tarmidi sendiri dalam membangunkan syarikat ini? Okey, pada peringkat permulaan, terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang teramat sangat kepada MAWIP. Kerana MAWIP lah yang bantu saya pada peringkat permulaan, yang mana saya dan isteri saya hanya bermula produk hanya daripada rumah sahaja. Dengan bantuan daripada MAWIP, bagi bantuan kepada kami, dan kami ada modal untuk buat pusingan, beli peralatan semua, sehinggalah saya ada premis 2 tingkat hari ini. Jadi itulah sebenarnya kekuatan yang dapat daripada MAWIP sebenarnya, dan bimbingan yang dibagi oleh ustazah yang banyak membantu, sentiasa bagi semangat kepada saya dan isteri semua, yang membangkitkan kehidupan daripada susah, dan alhamdulillah hari ini nampak sikitlah ada perubahan dalam kehidupan. Jadi itulah sebenarnya titik permulaan perniagaan di Mikaela Delicious. Maknanya bermula dengan MAWIP itu sendiri yang memberi bantuan bantuan permulaan perniagaan. Pun begitu, kita sebagai usahawan sendirilah perlu bertindak. Betul kan, dengan apa yang telah diberi. Kalau bantuan juga diberi, tetapi kalau usahawan itu sendiri tidak mempunyai semangat jati diri, so belum tentu boleh berjaya. Betul. Baik, bagaimana dengan cabaran pada ketika musim Covid dahulu, yang mana kita dah 2 tahun dalam peringkat Covid kan? So bagaimana perniagaan Tuan Tarmidi sendiri pada ketika itu? So untuk Covid, alhamdulillah sebenarnya sangat luar biasa.
di mana makanan frozen mendapat sambutan yang paling kuat pada masa tu. Disebabkan masyarakat kita semua di rumah kan, tidak keluar ke mana-mana, dan memang mereka memerlukan produk-produk frozen, dan di situlah satu spark yang sangat bagus sebenarnya. Dan selain daripada Mawib, di mana langkah seterusnya yang saya buat, bagaimana saya nak inovasikan produk. Sedangkan saya tidak tahu bagaimana produk ni kualitinya macam mana, prestasi produk ni macam mana. Di situlah saya gunakan agensi seterusnya. Langkah seterusnya saya pergi kepada Mardi, di mana di Mardi berdaftar sebagai permulaan, sebagai agro muda, dan dengan teknologi dan bantuan daripada Mardi untuk mengkukuhkan lagi produk dari segi ketahanan produk, kekuatan produk, kualiti produk, semua dekat sana. Jadi di situlah sebenarnya dia punya perjalanan. Wah, kalau ikutkan apa yang Tuan Mardi kongsikan berkaitan dengan produk-produk, so ada pelbagai variety, pelbagai keistimewaan yang ada produk ni. Cuma boleh kongsikan dengan kita juga tak? Bila kita cakap pasal usahawan ni memang menarik kan, orang kita berniaga, tetapi sudah tentu ramai orang nak tahu dia pasti ada cabaran dan halangannya. So mungkin Tuan Tarmizi sendiri boleh berkongsi kepada kita semua bicara niaga ini, apakah cabaran ataupun halangan yang ditempuhi oleh Cik Tarmizi sendiri? Hari ini cabaran utamalah yang saya ataupun kami lalui adalah dari segi kos bahan mentah yang meningkat. Jadi serata tahu memang kos bahan mentah di pasaran pun dah meningkat sekarang ni. Jadi apa yang kami boleh buat sekarang ni, di mana kami menghasilkan produk dengan lebih cekap supaya tidak berlakunya pembaziran, untuk mengawal harga-harga produk tu semua yang ada di pasaran. So sudah tentu halangan berkenaan dengan itu perlu kita tempuhi. Betul. Kan, jadi berkaitan dengan cabaran, setiap kejayaan itu pasti ada cabaran dia. Betul. Kan. So jadi antara lain ni kalau kita lihat hari ni, bagaimana pula dengan kaedah pemasaran? Apakah teknik ataupun gaya pemasaran yang dijalankan oleh Mikila? Saya nampak sekarang ni yang terbaik adalah menggunakan platform digital. Digital adalah satu platform yang sangat bagus dengan kos yang sangat rendah. Itulah pemasaran yang paling berkesan buat masa kini. So baik, untuk itu Tuan Tarmizi, mungkin saya boleh bertanya sedikitlah. So antara soalan-soalan yang ramai orang nak tahu hari ni. Kan, selain daripada Mawib, orang dah tahu ramai Mawib dah bantu ramai usahawan. Betul. Kan? So Tuan Tarmizi sendiri pun dulu antara penerima dan kini telah mula membayar zakat. Betul. So cumanya hari ni selain daripada Mawib tu sendiri, so siapakah ataupun agensi-agensi manakah yang turut sama membantu? Agensi yang bantu sekali Mardi. Mardi, So kenapa Mardi? Mardi adalah agensi yang memberi bantuan dari segi teknikal produk. Jadi saya memandangkan bagaimana saya nak pastikan produk saya yang berada di pasaran dalam bentuk kualiti yang bagus. Di situlah saya pergi ke Mardi untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan daripada Mardi. Banyak ilmu yang diberikan. Sebagai contoh, saya tak tahu macam mana nak frozenkan produk dengan cara yang betul. Jadi Mardi ajar daripada kosong sampailah sehingga produk tersebut dihasilkan, dan bagaimana cara penyimpanan produk tersebut, dan dia test produk tu berapa lama ketahanan produk kita tu. So apakah jenis bantuan yang diberikan oleh Mardi? Selain pada ilmu yang diberikan, Mardi juga memberi grant, bantuan dari segi peralatan. So saya pun sudah menerima grant untuk peralatan semua, dan yang terbaru sekali Mardi bagi bantuan untuk tukar packaging. Selepas dah dapat halal, tukar packaging untuk pergi lebih jauh. Baik, Tuan Tarmizi, kini kita juga ingin tahu, so perniagaan dah mula berkembang. Kan, dia dah hampir 3 tahun 3 tahun perniagaan bersama dengan Mawib ini sendiri. Dan apakah perancangan masa depan Tuan Tarmizi untuk Mikila Delicious? Perancangan masa depan ni adalah untuk memperbanyakkan lagi produk. Yang keduanya adalah peralatan produk. Peralatan produk, dan yang seterusnya untuk pergi ke pasaran yang lebih besar lah. Itu yang pertama. Ada impian untuk menghantar produk-produk Mikila Delicious ke luar negara? Sebenarnya memang sudah terpilih untuk keluar negara. Sudah terpilih. So maknanya Mikila Delicious produk keluarannya telah pun terpilih Betul, terpilih. Sepatutnya produk Mikila Popia Carbonara Cheese sudah pergi ke Sukan Olimpik di bawah Kementerian Pertanian dan Asas Tani.
Tapi disebabkan keadaan COVID, jadi kami tak dapat pergilah. Tapi memang sudah terpilih sebenarnya. Tuan Tamidi, mungkin Tuan Tamidi dah melalui proses bermulanya seorang usahawan sehingga hari ini telah berjaya menjadi usahawan yang berjaya di bawah bantuan Mawib itu sendiri. Betul. Dan mungkin Tuan Tamidi mungkin boleh berkongsi sedikitlah kepada rakyat di luar sana yang ingin mengetahui apakah rahsia kejayaan, apakah perlu dilakukan. Sedikit nasihat untuk okey, nasihat saya kepada usahawan-usahawan yang berada di luar sana, pertamanya adalah semangat. Okey, jangan kita putus asa. Sekiranya kita gagal, kita cuba lagi, insya-Allah kita pasti akan berjaya. Dan yang keduanya, jangan lupa kita kena mencari ilmu pengetahuan. Itu yang amat penting sebenarnya. Baik, okay. Itu dia. Baik, itulah dia kisah seorang usahawan yang berjaya bersama dengan program-program di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan seterusnya agensi-agensi yang bersama-sama turut membantu beliau. Kini beliau pun telah menjadi seorang usahawan yang berjaya di bawah program itu. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan, hari ini sebenarnya bukanlah mudah untuk berjaya seperti kata Tuan Tamidi itu sendiri. Setiap usahawan perlu ada pengorbanan, setiap usahawan perlu rajin mencari ilmu. Dan untuk itu hari ini kepada usahawan-usahawan di luar sana, terutama sekali usahawan-usahawan di dalam Mawib itu sendiri, so ilmu perlu dicari, tetapi ilmu tanpa amal ia tidak akan berlaku sama sekali. Dengan itu jumpa kita lagi di sesi rancangan Bicara Niaga akan datang bersama dengan usahawan yang lain pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.